Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Sehari ini menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda satu tulisan ya daripada seorang pengarang yang bernama Ahmad Mursi yang menyatakan dalam PRK di Kuala Kubu Baru ini PAS adalah skema atas nama agama. PAS skema atas nama agama katanya. Wow, ini antara satu kenyataan bukan dari saya, tapi daripada seorang penulis ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Katanya lagi rakyat Kuala Kubu Baru harus berwaspada dengan skema ini. Jadi mari kita lihat apakah intipati kenyataan daripada pengarang ini. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopod Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita skema hari ini. Ya, PAS skema atas nama agama. Itu antara kenyataan ya daripada penulis ini Ahmad Mursi. Jadi dulu di PRK Tanjung Piai katanya timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim kata kena sokong calon Cina dan tolak calon Melayu walaupun tok imam. Kini di PRK KKB katanya kena sokong calon Melayu. PN yang lawan calon Cina perpaduan karena calon Cina tidak solat dan keluar zakat. Itu antara kenyataan berbeza daripada seorang individu yang sama sahabat semua. Jadi apabila ditanya kalau calon PN bukan Melayu pula bagaimana? Kata Ibrahim, kita tengok apa yang kita hadapi sekarang lah katanya. Itu ciri-ciri calon yang Allah pilih katanya. Jadi Setiausaha Agung PAS Takirin pula kata haram tidak keluar mengundi kerana katanya Hadi telah hukumkan fardu ain. Hebat mereka ni sahabat semua. Dengan sembarangan, dengan sembrono membuat hukum-hukum sendiri. Jadi kalau kita lihat ya kenyataan tadi sebelum saya teruskan, ini antara kenyataan Tuan Ibrahim ya, Tuan Man. Pada 2019 PRK Tanjung Piai PAS sokong calon Cina lawan calon Melayu walaupun dia seorang tok imam. Kita nak pilih wakil rakyat bukan nak pilih tok imam. Itu antara kenyataan beliau. Hari ini pula PAS sokong calon Melayu lawan Cina. Sebab dia Cina DAP katanya. Kita kena pilih calon yang salat, yang keluar zakat. Itu antara kenyataan berpusing-pusingan, tidak konsisten ya, mengikut zaman, mengikut situasi ya daripada pemimpin-pemimpin PAS ini. Sebentar tadi Takiuddin pula mengeluarkan satu arahan katanya ya kalau tidak keluar mengundi haram. Jadi ini bukan hanya penunggang agama profesional kata Ahmad Mursi, tapi inilah skema dalam beragama. Banyak berlaku juga dalam bidang selain politik katanya. Jika hal ini tidak dilihat perbuatan keji, lama-kelamaan ajaran sesat dan bidah ini akan terus ditanam dalam pemikiran orang Melayu Islam malah menjadi satu kebiasaan. PAS menjadikan agama sebagai bahan sendaan dan gurauan menghukum halal dan haram ikut selera tekak dan kepentingan nafsu politik untuk menentang umat Islam yang lain. Saya setuju Islam dijadikan sebagai panduan dan nilai terpenting dalam membentuk akhlak ahli politik, tetapi boros menunggang agama dalam strategi politik kerap kali menyebabkan terbabas dan gulu seperti halnya Khawarij. Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu. Ini halal dan ini haram untuk mengadang-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Al-Nahl 116. Bukan dari saya, tapi saya membacakan kenyataan daripada Ahmad Mursi ini. PAS tidaklah jadi lebih Islam hanya kerana jenama patinya Islam dan dipimpin oleh ustaz-ustaz. Dari segi pelaksanaan agenda Islam dalam negara, PAS gagal, tercorot dan makan gaji buta apabila diberi kuasa. PS dan BN jauh lebih cemerlang katanya. Itu antara kenyataan ulasan singkat daripada Ahmad Mursi ya, yang mengatakan bahwa PAS ini adalah skema atas nama agama. Adakah anda setuju sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Dan satu lagi perkara yang amat mengejutkan kita sahabat semua ya, berlaku hari ini hari ini, yaitu Exco Agama turun ke masjid yang halang pakai baju Malaysia Madani untuk solat Jumaat. Orang pergi solat pakai baju tidak boleh, tetapi yang bersongkok ada lambang PAS
ada nama Perikatan Nasional, boleh pula sahabat-sahabat semua. Apa sudah berlaku nih? Di manakah kejadian ini? Jadi ingin saya bacakan kepada anda semua yang saya petik daripada Harapan Daily menyatakan sekali lagi bahwa Esko Agama Negeri Selangor Dr. Faminga berjanji akan turun sendiri ke Masjid Bandar Utama Batangkali bagi menyiasat kejadian mengarahkan penyokong Pakatan Harapan menterbalikan baju mereka jika ingin sembahyang di masjid itu. Dalam satu kenyataan menerusi akaun X, Fahmi yang merupakan pengurusi Jabatan Kuasa Agama Islam dan Kebudayaan Inovasi itu berkata, esok katanya saya sendiri akan turun ke masjid itu bersama pegawai tadbir agama untuk mendapatkan penjelasan. Mungkin perkara ini berlaku kemarin ya. Dan Fahmi merujuk kepada laporan beberapa pihak tentang kejadian di masjid berkenaan beberapa hari lepas di mana penyokong PIS yang mau memasuki masjid itu diarahkan menterbalikkan baju mereka. Turut diarahkan adalah menterbalikkan baju adalah mereka yang memakai baju Malaysia Madani agar lambang itu tidak boleh dilihat di dalam masjid itu. Namun dalam masa yang sama penyokong Perikatan Nasional PN yang mau bersembahyang di masjid itu dengan memakai baju lambang parti mereka tidak berhadapan dengan larangan yang sama. Ramailah yang tidak puas hati yang pakai baju Malaysia Madani pun kena terbalikan, bukan ada kaitan parti pun katanya. Ada yang pakai kopiah pas elok je, pakai baju PN pun okey je, kata Najib Bakar menerusi hantaran di Facebooknya. Najib turut berkongsikan beberapa gambar sebagai bukti menggambarkan peraturan yang berat sebelah itu. Menurut Dr. Fahmi, beliau akan bersolat Jumat di masjid itu hari ini di samping berbincang dan akan mendapatkan penjelasan tentang kejadian yang didakwah berkenaan. Ini kerisauan kita sahabat-sahabat semua. Adakah imam yang ada dalam masjid ini penyokong tegar kepada parti PAS sehingga apabila penyokong maupun individu yang berbaju Madani, Malaysia Madani, lepas tu ada Pakatan Harapan dilarang, bukan saja dilarang tapi menterbalikkan baju. Tapi berbeza pula sahabat-sahabat semua, ya, dengan ada gambar juga dinyatakan sebenarnya. Kalau menarik juga untuk saya kongsikan antara gambar-gambar itu, ini dia. Ini gambar yang kita boleh nampak sahabat semua. Seorang ya ada songko di sana. Ada logo PAS, seorang lagi bajunya Perikatan Nasional. Tapi tidak pula ya dinyatakan tidak pula mendapat arahan seperti mana yang dilakukan terhadap penyokong daripada Pakatan Harapan maupun yang memakai baju Malaysia Madani. Jadi ini agak mengejutkan kita sahabat-sahabat semua. Jadi selepas kecoh, ya, masjid kata tak apa pakai baju parti, jangan edar risalah politik saja. Ini selepas viral di media sosial, hari ini mereka mengeluarkan kenyataan selepas kecoh masih kata tak apa pakai baju parti, jangan edar risalah politik saja. Apa sudah berlaku? Ya, memang agak bias di sana ya. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini sekali lagi, selepas kecoh orang ramai yang memakai baju Pakatan Harapan dan Kerajaan Madani, Malaysia Madani diminta menterbalikkan baju mereka, Masjid Bandar Utama di Batangkali hari ini mengubah pendirian mereka. Menurut pengumuman rasmi yang dibuat menjelang solat Jumat hari ini, orang ramai hanya tidak dibenarkan berkempen dengan mengedarkan apa-apa risalah politik di masjid itu. Pakai baju apa tidak kisah, tapi dilarang sama sekali menyebarkan sebarang risalah politik dalam masjid, kata pengumuman yang dibuat menjelang azan dan khutbah Jumat itu. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi beberapa hari lepas sebenarnya masjid ini kecoh apabila petugas masjid ini menghalang penyokong PIS masuk ke masjid dengan baju yang berlogo PIS atau Malaysia Madani. Jika mereka ingin masuk juga, mereka diminta untuk menterbalikkan baju. Namun yang menimbulkan isu adalah penyokong yang datang memakai baju berlogo Perikatan Nasional dibenarkan pula masuk. Itu antara sebenar yang menjadi kekecohan ya kepada perkara ini. Kenapa wakil daripada kerajaan yang memakai baju Pakatan maupun Malaysia Madani itu tidak dibenarkan? Kenapa Perikatan Nasional yang berkopiah berlogokan PAS dibenarkan? Ini satu perkara yang menarik untuk kita fikirkan bersama. Persoalannya, adakah ya mereka-mereka yang ada di dalam masjid itu
yang bertugas, yang berkawal adalah penyokong tegar kepada PAS ataupun Perikatan Nasional. Itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama sahabat-sahabat semua. Jadi apa pandangan Anda? Adakah Anda juga terfikir seperti yang saya fikirkan itu? Atau sebaliknya? Jadi Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.